Kita mulakan dengan pelajaran Nahu. Dan kita mulakan dengan hafalan dulu ya. Hafalan dulu. Pertama huruf jazam ya. Sama-sama. Lam lamma alam alamma. Lam amar wad du'a lam nahi wad du'a. Ulang. Lam lamma alam alamma lam amar wad du'a lam nahi wad du'a. Ya, yang kedua huruf jazam dan syarat ya. In maman mahma izma ayun mata ayana aina anna aisuma kaifama. Ulang. Imaman mahma isma ayun mata ayana aina anna aisuma kaifama. Nombor 3 huruf syarat yang lain ya. Iza lau laula lauma kullama lama amma. Ulang. Iza laula lauma amma. Nombor 4 huruf jar ya. Min ila an ala fi balam ruba kafwata muz munzu hatta. Ulang. Min ila anala fi balam rubba kafwata muzmunzu hatta. Nombor 5 huruf atof. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Ulang. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Nombor 6 huruf nasab ya. An lan izan kai lam kai lam juhud hatta au fawaw. Ulang. Allan izankai lam kai lam juhud hatta au fawaw. Mana yang dah hafal jangan tengok ya. Nanti dia jadi manja. Ya, yang dah hafal tu boleh tutup mata ya. Yang tak hafal kena tengoklah ya. Nak biasakan. Kena 40 kali tu kata orang dah hafal dah. 40 kali mengulang tu dah hafal lah tu ya. Nombor 7 huruf nasab ya. Huruf nasab yang lain termasuk likaila likai lian lialla alla. Ulang. Nombor 8 kana dan saudara-saudaranya. Ini panjang sikit ya. Kana amsa asbaha zolla bata soro laisa ma fatia ma bariha ma infakka ma dama ma zala adha. Ulang. Ya, yang akhir inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Itu inna dan saudara-saudarinya. Ulang. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Ya. Ada tambahan? Ya. Apa dia? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah isim yang 5. Apa dia? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, lagi zumalin. Ya, ulang balik. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya. Yang keenam, itu asmaul apa? Khamsah. 5. Yang keenam, lupa.
Tak hafal? Lupa. Itu termasuk hafalan ya. Sebab dia hanya 5 sahaja. Dan dia mempunyai hukum tersendiri. Ya, abu boleh jadi apa? Aba boleh jadi abi. Itu kena pertukaran tu nak tahu. Abu, aba, abi. Ahu, aho, ahi. Macam tu. Zu, za, zi. Kadang zu malin, kadang za malin. Ada masa zi malin. Itu perubahan tu. Ya. Okey, kita teruskan pelajaran Nahu ya. Masuk muka surat apa ni? Nahu ni 23. Ada isim yang kita sebut 7 dan 8 hari itu. Satu isim maksur ya, satu lagi isim mankus. Kalau isim maksur diakhiri dengan apa? Alif. Contohnya Al-Fatah ya, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, Isa, itu semua adalah isim maksur. Kalau isim mankus dibunyikan bawah, dia berbunyi bawah. Al-Hadi, Az-Zani, Ar-Ra'i, Al-Qadi, itu semuanya disebut isim apa? Mankus. Mankus. Dalam tulisan mesti nak ada. Kalau bunyi bawah mankus, kalau bunyi atas maksur. Ya. Itu pun 2 tahun boleh bezakan ke tidak tahu mana mankus, mana maksur. Bunyi atas tu maksud. Bunyi Bawah bawah mankus. Mankus. Baik, ini nombor 9 ya. Nombor 9 pula. Nombor 9 ni ismul lazi, bariskan. Al ismul lazi la yansorifu. Muka surat 23. Jumpa tak? Muka surat 23. Al ismul lazi la yansorifu. Al-ismu tu isim, al-lazi yang layan sorif ya. Disebut ya layan sorif, tidak menerima tanwin, tidak menerima sorob. Dia tidak boleh menerima tanwin maknanya. Kadang disebut ghair munsorif. Ghair ni makna tidak, macam tu. Kadang disebut la. Jadi kalau jumpa layan sorif, sama makna dengan ghairu munsorif ya. Munsorif artinya tanwin. Isim ghair munsorif adalah isim yang tidak boleh dibaca tanwin. Jangan kita sangka semua isim boleh letak tanwin. Tak. Ya, ada isim yang tak boleh diletak tanwin ya. Contohnya nama Osman, Osmanu, Osman, yang diakhiri dengan alif nun. Siapa-siapa nama ada diakhiri dengan alif nun, dia tidak boleh letak tanwin. Contohnya Usmanun, Usmanan tak boleh, Usmanu ya. Ni jadi nama-nama yang ada alif nun hujung, dia tidak boleh letak apa? Tanwin ya. Lagi Ibrahim, nama-nama ajam seperti Ibrahim ya. Tapi banyak nama-nama Nabi yang dulu-dulu semua tak boleh tak apa? Tanwin ya. Nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad atas ni, Yusuf ya, Musa, apa semua tak boleh letak tanwin. Yang boleh letak tanwin nama-nama Nabi tu kalau 3 huruf saja. Nama dia 3 huruf saja. Contohnya macam Lut, Nabi Lut, Lu, Lam, Wata. Tu boleh tanwin. Contohnya Luton, Luton, Lutin, dia boleh tanwin. Kalau tanwin artinya dia boleh bagi depan lagi, atas, bawah. Macam kita sebut an, in, un. Dia boleh depan, atas dan bawah ya. Tapi kalau nama-nama yang lain tu dia tidak ada, tak boleh tanwin. Mana yang lebih daripada 3.
Musa memang Musa je lah, ya. Dia termasuk isim apa tadi? Ya. Isim mankus, ya. Maksur. Jadi kedudukan, ya, kedudukan nama-nama nabi yang atas tu selain daripada Nabi Muhammad tu, ya, tidak boleh dibariskan apa? Tanwin, ya. Tanwin. Kecuali dia 3 huruf. Siapa ni 3 huruf? Cuba ingatkan nabi yang 3 huruf. Ya, lam watal lut lagi. Ya, selain Muhammad. Hud. Hud, hawadal. Boleh tanwin. Lagi no. Nun waw ha no. Tu boleh tanwin. Isa. Rasul yang 25 tu lah. Adam 4 huruf. Alif tu 2 harakat tu. Adam 4 huruf. Dia tak boleh tanwin. Mana-mana isim yang tak boleh menerima tanwin, kena faham, ya, dia tidak boleh baris bawah walaupun datang huruf jar. Biasanya kalau datang huruf jar kan isim tu boleh baris bawah. Ya, kalau Muhammadun ada huruf jar, bi Muhammadin. Tapi kalau isim yang tak ada tanwin, dia tak boleh baris bawah. Dia kena bariskan atas. Contohnya Ibrahimu. Kalau ada huruf jar, bi Ibrahima. Dia tak boleh mi. Macam tu. Isim-isim yang tak boleh tanwin ni, ya. Kalau Nuh boleh, bi Nuhin. 3 huruf tu. Binuhin, tu boleh baris bawah. Min daripada Nuhin, Nuh daripada Nuh. Tu boleh. Okey, ya. Sambung lagi. Alif di akhir isim-isim tersebut disebut alif lazimah. Kerana ini mana pula? Lain. Sorry. Muka surat 23, 9, ya. Baik, 9 tadi. Baik, Osman, Ibrahim, lagi Fatimah, Aisyah. Jadi Fatimah juga tidak termasuk, tak boleh letak tanwin. Aisyah juga tidak boleh letak tanwin. Mana-mana nama perempuan yang ada tamar buta, ya, nama tamar buta tu jangan diletak tanwin, kecuali orang Melayu saja. Orang Melayu tu disebut Halimatun. Dia tak boleh Halimatun, tak boleh tu Halimatu, ya. Kita letak Halimatun. Kalau dia dah jadi nama orang, ya, dah jadi, ya, tak boleh kita letakkan tanwin. Tapi kalau dia sifat, contohnya Halim, daripada Halim, Halimah. Halimah ni maknanya perempuan yang, ya, lembut, ya, bersifat lembut. Jadi kalau seandainya dia sifat, boleh letak tanwin. Tapi kalau dia bukan sifat dan nama khas nama dia, tak boleh letak tanwin. Macam Aisyah, Fatimah, macam itulah letak. Tak boleh Fatimatun, Aisyatun, tak boleh, ya. Alimatun tak boleh. Itu orang Melayu je, salah nahu, ya. Ya, tak habis belajar nahu, ya. Ya. Jadilah Halimatun, ya. Macam Ahmadi. Bahasa Arab, Ahmad ni tak boleh, ia berbaris bawah. Dia hanya Ahmadu atau Ahmada. Tapi Melayu boleh Ahmadi. Ya, jadi tu makna menyalahi nahu, ya. Melayu boleh. Pada dasarnya isim taklah dibaca tanwin. Pada dasarnya isim kita kena baca tanwin, on, an, in, macam tu. Jika tidak terdapat alif lam, ya, kita akan balikkan kepada tanwin. Contohnya Contohnya al-baitu, ya, al-baitu asalnya apa? Baitun. Kalau ada tanwin tak boleh masuk alif lam, ya. Jannatun ada tanwin. Kalau ada alif lam, al-jannatu. Macam tu, al-jannatu. Kalau nabiyun, an-nabi. Kalau ustazun, al-ustazu. Artinya kalau ada alif lam tak boleh ada
tanwin. Macam tu. Ini pada dasarnya macam tu. Tapi ada isim yang tak boleh langsung letakkan tanwin. Ya. Contohnya yang bawah, sedangkan isim ghair munsharif atau layan sharif, isim layan sharif, isim yang tak menerima apa? Tanwin, tidak boleh dibaca tanwin walaupun tidak ada alif lam. Contohnya nama Ahmadu. Ahmadu kalau tak ada alif lam, kita tak boleh baca Ahmadun. Ahmad. Ya. Nama Ahmad dia tidak boleh tanwin, tapi nama Muhammad dia boleh tanwin sebab Muhammad tu Arabi, Arab. Ya, macam Ahmad ni tersebut dalam kitab Taurat. Ya, dan Injil disebut sebagai Ahmad. Ya. Jadi nama Ahmad ni menyerupai fi'il. Macam kita sebut ya af'alu. Af'alu, aku buat kan. Jadi menyerupai fi'il. Bila menyerupai fi'il, mengikut kaedah bahasa Arab, dia tidak boleh letak tanwin. Kalau nama-nama orang tu menyerupai fi'il, macam bunyi Ahmadu macam ni, macam fi'il mudhari', ya. Ahmadu kalau diterjemahkan jadi makna aku puji. Kalau fi'il mudhari', ya, aku puji. Jadi ya, bentuk macam ni dia tidak boleh letak tanwin. Lagi apa? Nama Osman. Osman kalau tak ada alif lam pun tak boleh letak tanwin. Osmanun tak boleh, tetap Osmanu. Mana-mana nama orang yang ada alif nun, ya, tidak boleh tak apa? Tanwin. Termasuk Adnan pun tak boleh letak tanwin, ya. Sebab diakhiri dengan apa? Alif nun, ya. Lagi siapa? Maryam. Maryam ni pun bukan Arab. Dikatakan ajam. Mana-mana yang bukan Arab, bukan dikatakan ajam namanya. Kalau ajam tu maknanya tak boleh diletak tanwin. Sama dengan Maryam. Ya, Maryam tak boleh baca Maryamun. Ya, Maryam. Ya. Ya, dia tetap Maryamu. Kalau datang huruf jar ya, yang layan sharif ni, kalau datang huruf jar yang tak ada tanwin, dia tidak boleh baris bawah. Sekarang contoh Ahmad. Kalau datang huruf jar, contoh min ya, min. Bunyinya barisnya baris atas, min Ahmada. Dia betulkan da saja, tak boleh di. Min Ahmada. Daripada Ahmadu datang huruf jar jadi min Ahmada. Kalau Usman, min Usmana. Kalau Maryam, min Maryama. Macam tu. Padahal kalau isim biasa datang huruf jar di baris bawah, min Muhammadin, baris bawah. Tapi yang pelajaran kita hari ini layan sharif, dia tidak boleh menerima tanwin dan dia tidak boleh berbaris bawah, ya. Ya, baik. Ya, secara terperinci isim-isim ghair munsharif akan dibahaskan kemudian. Ada banyak lagi. Tapi sekarang kita ambil ringkasan yang kita dah lalui. Ringkasan ya, isim mu'rab ya berjumlah 9 macam ya mu'rab ya. Pertama, al-mufrad. Mufrad ni seorang lah. Yang kedua, musanna. Yang ketiga, jamak muzakkar salim. Yang keempat, jamak muannas salim. Yang kelima, jamak taksir. Yang keenam, asmaul khamsah. Ini yang kita dah lalu ini, semua ringkasan. Yang ketujuh, ya isim maksur. Yang ke-8, isim mankus. Yang ke-9 ni yang akhir yang kita baru belajar, namanya ismul lazi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Baik, kita ambil contoh-contoh lagi. Kalau mufrad, contoh apa? Muslim, kafir. Seorang muslim, seorang kafir. Kalau musanna, muslimani atau muslimaini. Apa tanda dia? Musanna. Alif nun atau ya nun. Kalau jamak muzakkar salim, contoh muslimuna atau apa tanda dia? Wa nun atau ya nun. Lagi kalau jamak muannas salim, muslimatun. Apa tanda jamak dia? Alif
wanita untuk perempuan. Nombor 5, jamak taksir. Contoh, auladun, buyutun. Aulad maknanya anak-anak, buyut maknanya rumah-rumah, ya, daripada baitun, ya, jadi buyut. Jamak taksir ni tidak ada tanda, ya. Perlu ingat, tak ada tanda. Ini bergantung pada pengalaman dan yang kita lalui, ya. Lagi nombor 6, asmaul khamsah. Contoh, abuka, ahuka, amuka, fuka, zumalin, ya. Macam semua dah hafal, ya, ya. Yang ke-7, isim maksur. Contoh, al-fata, al-huda. Isim maksur bunyi kat mana? Atas, ya. Yang ke-8, isim mankus, bunyi ke bawah. Contoh, al-qadi, al-mufti. Ismul lazi layan sorib. Contoh, Khadijah, Khadijatu. Lagi, Insyatu. Jadi ingat ya, bukan nama-nama untuk perempuan. Kalau diletakkan tam marbuta akhir, jangan bunyikan tanwin, ya. Contoh nama dia, kalau lelaki Jamil, kalau perempuan Jamilah. Kalau dia dah satu nama untuk dia Jamilah, tak boleh Jamilatun. Tak boleh letakkan bunyi Jamilatun. Dia tak boleh letak tanwin. Kalau waqaf, Jamilah. Kalau berbaris, Jamilatu. Tak boleh tun, ya? Tapi kalau sifat dia cantik, sifat dia cantik boleh Jamilatun. Kalau dia bentuk sifat, bukan bentuk nama khas, ya. Cuba cek nama sendiri-sendiri. Ada tak tun-tantun macam tu? Tak salah kita lah, orang tua kita dulu, ya. Dia terlebih baca nahu, ya. Ya. Dia terlebih baca, ya. Baik, apa perlu dibuat latihan? Sebutkan macam-macam isim di bawah ini. Apa yang perlu dibuat, ya? Yang perlu dibuat, letak nombor. Letak nombor. Nombor macam mana? Maknanya yang baru kita belajar tadi ada mufrad, musanna, jamak taksir, jamak muannas salim sampai 9, ismul lazi layan sorif. Jadi letak nombor saja. Kalau misal kata dia mufrad, letak nombor 1. Kalau dia musanna, letak nombor 2. Kalau dia jamak taksir, letak nombor 3. Contoh sekarang ni, al jannatun, nombor 1. Macam itulah, letak tanda 1, ya. Yang ujung sekali, al-ka'baini. Al-ka'baini nombor apa? Nombor 2, musanna. Yang atas nombor 2, muflihuna. Nombor 3, itu jamak muzakkar salim. Mufsidin. Jam ni tak payah balik lah. Sekarang kita siapkan, ya. Balik banyak nak kemas itu, kemas ni, tak sempat nak buat, ya. Habiskanlah sini. Mufsidin nombor 3. Ayat. Alif tak akhir tu, alif tak akhir. Nombor 4, jamak muannas. Alif ta, jamak muannas. Baris kedua, al-fatwa. Al-fatwa nombor 7. Nombor 7. Yadani.
Yadani, alif nun, yadani. 2. Khadijah 9. Khadijah 9. Maksur. As-samawat nombor 4. Anwar. Anwar ni cahaya-cahaya. Nombor 5. Taksir. Taksir nombor 5. Turuk. Daripada torik. Torik jalan, turuk. Nombor apa? 5. Sufyan. Sufyan 9. Mana tahu? Alif nun akhir. Jadi kalau nama orang akhir dengan alif nun, dia nombor 9 lah tu. Tak boleh terima tanwin. Absaruhum tak ada ya. Itu terlajak tu. Absaru saja. Penglihatan. 5. Jamak taksir. Al-Mufti 8. Soimat nombor 4. Ad-duha. Duha 7. Maradun 1. Maradun penyakit. Muslihun 3. A'ma. Mana tahu? A'ma daripada umyun. Sumum bukmum umyun. Umyun orang buta. A'ma orang-orang yang buta. Taksir. Nombor berapa taksir? Betulkan balik. Nombor 5. Qadir 1. Okey. Right. Mumtaz. Betul semualah tu, ya. Jadi yang kita dah belajar ni ada 9 ya. 9 tu isim-isim tu ingatkan tanda-tanda dia, ya, dan kenal. Akan datang kita dah masuk bab lain ya. Bab al-i'rab pula. Dan nombor 9 besok ada huraian lagi panjang huraian dia. Yang nombor 9 tu. Jadi itu hanya asas saja kita kenal isim yang tak ada tanwin ya. Dia ada huraian dia lagi. Baik, sampai situ dulu. Kita sambung Al-Quran kita. Kita masih surah Al-Baqarah. Hari ini ayat ayat 283. Baik, kita mulakan ya. Ayat yang ke-283 surah Al-Baqarah. Dah jumpa dah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, dan jika, kuntum, adalah kamu, ala safarin, atas perjalanan, walam tajidu,
dan tidak kamu dapati katiban akan seorang penulis. Farihanun, maka gadaian maqbudah, yang digenggam. Fa'in, maka jika amina telah percaya ia ba'dukum oleh sebagian kamu ba'don akan sebahagian. Fal yuaddi, maka hendaklah ia tunaikan. Ini nama lam amar ya. Allazi, yang, oleh yang, utumina telah diamanahkan ia. Amanatahu, akan amanahnya. Waliyattaqi, dan hendaklah ia bertakwa, dalam braket takut, Allah, kepada Allah, Rabbahu, Tuhannya. Wala taktumu, dan jangan kamu sembunyikan asyahadah, akan persaksian. Waman, dan barang siapa yaktumha, ia sembunyikan akannya, fa'innahu, maka sesungguhnya ia ismun qalbuhu, tak payah yang, dosa hatinya. Ismun, dosa, qalbuhu, hatinya. Wallah, dan Allah, bima, dengan apa yang ta'maluna, kamu kerjakan, alim, amat mengetahui. Lillah, kepunyaan Allah. Ma, apa yang fis samawati, di langit-langit, wama, dan apa yang fil ardi, di bumi. Wa'in, dan jika tubdu, kamu nampakkan ma, apa yang pi, dalam sudurikum, pi fi anfusikum, dalam diri-diri kamu. Ingat tidur semua ya. Atau tuhfuhu, kamu sembunyikan akannya. Yuhasibkum,
ia hitung akan kamu. Bihi, dengannya. Allahu, oleh Allah. Fayaghfiru, maka ia ampunkan. Liman, bagi orang yang yasha'u, ia kendaki. Wa yu'adzibu, dan ia azab. Besok kalau jumpa kalimah azab, terjemah azab, ya. Kalau seksa ada lain bahasa lagi kita guna. Kalau azab kita guna azab. Dan ia azab man, orang yang yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah ala, atas kulli, tiap-tiap syai'in, sesuatu, qadir, amat berkuasa. Ayat yang ke-285. Amanah, telah beriman ia. Ar-Rasul, oleh Rasul. Bima, dengan apa yang unzila, telah diturunkan ia. Ilaihi, kepadanya. Min, daripada. Rabbihi, Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kullun, masing-masing. Amana, telah beriman ia. Billahi, dengan Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu, tidak kami beza-bezakan. Baina ahadin, di antara seseorang. Min, daripada. Rusulihi, rasul-rasulnya. Wa qalu, dan telah berkata mereka. Sami'na, telah mendengar kami. Wa ata'na, dan telah taat kami. Ghufranaka, keampunan engkau. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaika, dan kepada engkau. Al-masir, tempat kembali. Ayat 286. La yukallifu, tidak ia memberatkan. Allahu, oleh Allah. Nafsan, akan satu diri. Illa, melainkan.
wus'aha, kemampuannya. Laha, baginya, ma, apa yang, kasabat, telah mengusahakan ia, wa alaiha, dan atasnya, maktasabat, apa yang telah mengusahakan ia. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'ahizna, janganlah engkau seksa akan kami. Di sini baru makna seksa, sesuai dengan seksa sini ya. Janganlah engkau seksa akan kami. Jika nasina, telah lupa kami, atau akhtana, telah tersalah kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil, dan janganlah engkau pikulkan, alaina, atas kami, isron, bebanan, kama, sebagaimana, hamal tahu, telah engkau pikulkan akannya, alal ladzina, atas orang-orang yang, min, daripada, qablina, sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, tak sama dengan yang atas. Tadi engkau pikulkan. Di sini ada sabdu tuhammil, janganlah engkau memikulkan. Memikulkan beza dengan yang atas tadi. Yang atas tak ada sabdu. Pikul ya. Ini memikulkan akan kami. Janganlah engkau memikulkan akan kami, ma, apa yang, la, tiada, kota, upaya ya, tiada upaya, lana, bagi kami, bihi, dengannya, wa'fu, dan maafkanlah oleh engkau, anna, dari kami, waghfir, dan ampunkanlah oleh engkau, lana, bagi kami, warhamna, dan kasihanilah oleh engkau akan kami. Anta, engkaulah, maulana, pelindung kami. Fansurna, maka tolonglah oleh engkau akan kami, alal qaumi, atas kaum, al-kafirin, orang-orang yang kafir. Baik, saya tafsirkan ayat atas tadi.
Ayat 283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanu makbudah. Dan jika adalah kamu atas perjalanan dan tidak kamu dapati seorang penulis, maka gadaian yang digenggam. Maksudnya kalau kita dalam perjalanan atau musafir, ya, kemudian ya tak ada bekalan, ya, ataupun kehilangan kita punya duit, nak balik tak dapat, apa yang kita genggam, mana yang kita ada, kita gadaikan. Ya, kita gadaikan untuk kita boleh pulang dan kita ada perjanjian bila kita akan ambil. Contohnya saya kata sebulan nanti saya akan datang balik tuntut. Ya, contoh macam tu. Fa in amina ba'dukum ba'dan, maka jika telah percaya ia sebagian kamu akan sebagian, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah ia tunaikan yang telah diamanahkan ia akan amanahnya. Siapa yang pegang amanah tadi, kenalah tunaikan ya amanahnya, iaitu pulangkan barang itu. Wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah ia takut akan Allah Tuhannya. Wala taktumu syahadah, dan jangan kamu sembunyikan akan persaksian. Mana bila tuan itu nak menuntut barang itu, dia pun menghilangkan diri, ataupun barang itu sudah dihilangkan, itu nak menghilangkan persaksian atau menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu, dan barang siapa ia sembunyikan akannya, maka sungguh ia dosa hatinya, dia telah buat satu dosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui. Ya. Ini maknanya kita boleh gadaikan untuk keperluan kita, ya, dan kita akan tuntut balik, ya. Lillah, kepunyaan Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu nampakkan apa yang di dalam diri-diri kamu, au tufuhu, ataupun kamu sembunyikan akannya, yuhasibkum billah, ia hitung akan kamu dengannya oleh Allah. Mana ya, yang kita sembunyikan, yang kita terangkan, semuanya ada catatan daripada Allah. Ya, contohnya seorang itu nak melakukan kejahatan niat dalam hati, kemudian tidak dilaksanakan niatnya tadi, ya, maka ya dia tidak ditulis apa-apa oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia dah melakukannya, dia akan ditulis satu. Berbeza dengan dia nak niat buat kebaikan, baru niat, ya, dia niat saja untuk solat tahajud, ya, dia sudah ditulis satu. Ya, ini hati, kerja hati. Dia ada niat nak bangun malam untuk buat tahajud, ya, dah ditulis satu. Ya. Kalau tak terkejut dapat satu juga. Ya. Kalau dia terkejut, dia buat, tu dapat 10 atau lebih. Ya. Tu dia kata yuhasibkum, Allah hitung. Ya. Fayaghfiru liman yasha, maka ia ampunkan bagi orang yang ia kendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan ia azab, ya, orang yang ia kendaki. Itu adalah masyiah Allah atau kehendak Allah untuk memberi keampunan atau untuk mengazab, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas setiap suatu amat berkuasa. Allah berkuasa berbuat demikian. Amanar Rasul, telah beriman ia oleh Rasul, bima unzila ilaihi min rabbi, dengan apa yang telah diturunkan ia kepadanya daripada Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Mana Rasul beriman ni, mana Rasul membenarkan apa yang diturunkan, iaitu Al-Quran oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan juga orang beriman juga beriman dengan Al-Quran yang diturunkan itu. Kulun, masing-masing, ya, amana billah, telah beriman ia dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi di sini ada, ya, susunan rukun iman di situ, ya. Percayakan Allah, malaikat, kitab, rasul, ya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak kami beza-bezakan di antara seorang daripada rasul-rasulnya. Ya, contohnya orang Nasara, konon dia beriman dengan Isa, tapi dia benci kepada Musa. Begitu juga orang, ya, Yahudi, kononnya beriman dengan siapa? Musa, tapi dia benci Isa. Dan kedua-duanya membenci Muhammad, dibeza-bezakan. Kita, ya, suruh kita punya Nabi ialah Nabi Muhammad, tapi adakah kita diajar membenci Musa dan Isa?
Tak ada, bahkan itu menjadi rukun yang kita wajib mempercayai adanya rasul-rasul itu. Kita tidak beza-bezakan, tapi mereka beza-bezakan. Ini katakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na, dan telah berkata mereka telah mendengar kami dan telah taat kami. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Maknanya dengar dan taat apa yang disampaikan atau yang diwahyukan kepada rasulnya. Ghufranaka, keampunan engkau, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ia memberatkan oleh Allah akan satu diri illa wus'aha, melainkan kemampuannya. Agama Allah agama fitrah yang sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri, fitrah manusia itu sendiri. Adakah Allah paksa, kalau siapa tak pergi haji mesti dihukum, mesti masuk neraka? Tapi Allah katakan man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu pergi ke sana, tidak diberatkan. Yang diberatkan yang mampu, yang tak mampu tidak diberatkan. Siapa tak solat berdiri mesti dia masuk neraka. Tak ada pun. Tapi Allah katakan tak boleh berdiri, boleh duduk. Dan Nabi katakan tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, boleh kelip-kelip mata. Kalau kelip mata tak boleh, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Dah khatam. Jadi itu nak menunjukkan agama fitrah. Allah tidak beratkan. Puasa pun macam tu. Tak boleh puasa. Allah ada gantian, boleh berfidyah. Kerana dia memang dah tak boleh berpuasa. Dengan alasan yang kukuh tak boleh berpuasa, maka dia boleh berfidyah. Tengok agama Allah Ta'ala. Allah tidak memberatkan satu diri melainkan kemampuannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, baginya apa yang telah mengusahakan ia dan atasnya apa yang telah mengusahakan ia. Fahamkan ayat ni. Dua-dua macam sama, kasabat, tapi satu laha, satu alaiha. Dalam mentafsirkan atau menterjemahkan, kita kena fahami kenapa satu laha, satu alaiha. Baik, ala ni, perkataan ala ialah biasanya daripada atas ke bawah. Atas ke bawah tu maknanya biasanya menimpa. Biasanya perkataan ala ni digunakan untuk menimpa orang kafir ke, atau Allah nak turunkan azab. Kalau la ni, bagi ni biasa untuk harapan. Jadi ada beza. Yang pertama, laha di sini, laha ialah usaha kebaikan. Alaiha itu usaha kejahatan. Itu ada beza tu Satu laha, satu alaiha. Baginya, bagi diri itu apa yang telah ia usahakan, mana usaha kebaikan untuk dirinya. Wa alaiha maktasabat, dan ke atasnya, mana menimpa ke atasnya apa yang dia usahakan, kejahatan yang dia lakukan. Itu beza dia, satu laha, satu alaiha. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau seksa akan kami jika telah terlupa kami atau telah tersalah kami. Ini dosa yang tidak dicatat atau tidak dianggap sebagai dosa. Kalau kita lupa atau tersalah. Jadi keduanya tidak dianggap dosa. Yang belum tahu macam mana? Tak tahu. Itu jahiliyah namanya. Masa jahiliyah lagi. Yang lupa ni macam semayang lupa. Itu ada dia punya hukum dia. Maknanya terlupa salah satu, misalnya kata dia nak solat asar, terlupa. Betul-betul lupa. Dan isyak baru teringat. Rupanya tak solat apa? Asar. Lepas isyak terus solat asar. Waktu ingat tu. Macam tu.
Jadi ya, dosa terlupa dan juga tersalah ini tidak dijadikan sebagai satu kesalahan dari sisi Allah Ta'ala ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina, wahai Tuhan kami, dan janganlah Engkau pikulkan ke atas kami bebanan sebagaimana telah Engkau pikulkan akannya atas orang-orang yang daripada sebelum kami. Mana bebanan-bebanan itu sama ada hukum-hukum ya, ataupun ya berupa ujian, musibah ya. Kita minta supaya janganlah dipikulkan ke atas kita yang sampai mana orang-orang dulu dipikulkan. Dulu kalau orang bertaubat syirik di zaman Nabi Musa, dia punya taubat kena bunuh diri. Zaman Nabi Musa. Tapi yang itu tidak dibebankan kepada kita, tidak dipikulkan kepada kita. Ya. Nabi Musa kata asal solat tu 50 waktu. Ya, yang kita 5 waktu. Ya. Jadi di situ maknanya bebanan syariat yang tidak dibebankan kepada kita ya. Dan begitu juga maksud juga ya, sesuatu ujian ya, kita minta supaya ujian itu janganlah terbeban kepada kita macam mana Allah telah uji kepada umat-umat yang lebih dahulu daripada kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wahai Tuhan kami, dan janganlah Engkau memikulkan kepada kami apa yang tiada upaya bagi kami dengannya. Maknanya ya, satu ujian yang kita sendiri tak sanggup nak memikulnya ya. Iman itu hanya 70 contohnya. Ketinggian iman kita 70 ya, tapi ujian yang menimpa kepada kita 50. Baki iman tinggal 30. Kuatir ya, kita tidak boleh bertahan ya. Ataupun imannya sikit je 30, tapi ya, dia punya ujiannya 20, baki tinggal 10. Kuatir tercabut iman. Jadi di situlah doa ni cukup baik ya. Bila kita doa dengan doa ni, eloknya kalau kita berdoa lain ya, tambahlah dengan doa ini pada akhir-akhirnya. Sebab doa ini ya memberi kesan kepada kita, kalau Tuhan uji kita, mesti ujian yang kita mampu, tidak lebih daripada itu. Sebab dengan doa ni ya, itu penting tu ya. Sebab itu kalau kita berdoa, tambah dengan doa ni. Mulakan doa tu daripada Rabbana tu. Rabbana mana? Rabbana la tu'ahizna. Rabbana la tu'ahizna tu ya. Jadikan sebagai doa harian ya. Memang ada doa-doa lain, tapi tambahlah ya. InsyaAllah suatu musibah, suatu ujian yang tertimpa kepada diri kita ialah sesuatu yang kita boleh pikul dan kita boleh tanggung ya, kerana kita telah berdoa dengan doa ini ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, dan ampunkanlah oleh Engkau dari kami, dan maafkanlah oleh Engkau dari kami, dan ampunkanlah oleh Engkau bagi kami, warhamna, dan ya, kasihanilah oleh Engkau akan kami. Warham tu boleh juga diterjemahkan rahmat ataupun kasih ya. Dan kasihanilah oleh Engkau akan kami ya. Pertama, kita minta maaf. Kedua, kita minta ampun. Yang kita minta belas kasih Allah ya. Kan cantik di situ ya. Kita minta maaf ya. Yang kedua, kita minta ampun ya. Yang ketiga, kita minta belas kasih Allah Ta'ala ya, supaya Allah kasih kat kita, kasihanilah kita, sayangilah kita. Macam itulah ya. Apa bezanya maaf dengan ampun di sini? Wa'fu anna, dan maafkanlah oleh Engkau dari kami. Waghfir lana, dan ampunkanlah oleh Engkau ya, bagi kami ya. Dua-dua ada ya. Kalau dalam bulan puasa ya, innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kan itu semua maafkan ya. Allah pemaaf ya, bersifat pemaaf ya.
kita minta maaf daripada kesalahan-kesalahan kita, ya. Jadi maaf dengan ampun ni, kalau bahasa Arabnya, maaf tu makna hapus. Maaf tu apa? Hapus. Ampun tutup. Ampun tutup. Waqfu tu. Ampun tu, ya, maksudnya atau maknanya hapus. Hapus, ya. Kalau ampun maknanya tutup, ya. Mana lagi baik? Nak tutup ke nak hapus? Dah hapus baru tutup, ya? Kata buka balik, ya. Baik, contoh, ya. Contoh tulisan, anda berdosa atau anda bersalah. Okey? Ditulis anda bersalah. Ada tulisan tu, tapi kita tutup. Nampak tak tulisan tu? Tak nampak. Ada lagi tak tulisan tu? Ada. Itu maknanya Tuhan telah memberi ampun kepada kita. Walaupun tulisan tu ada, tapi tidak dianggap dosa lagi kerana keampunan Tuhan. Faham? Tapi kalau maaf, tulisan tu dipadam terus, langsung tak ada tulisan. Itu namanya maaf Allah. Yang kita pun tak ingat dosa tu, Allah pun sudah hapuskan dosa tu. Itu mana maaf Allah. Ya, mana bagus? Maaf lagi bagus daripada apa? Ampun. Tapi dua-dua kena juga. Kadang ada dosa yang Tuhan tidak maafkan, ya. Dosa Tuhan ampunkan. Dengan manusia pun macam tu juga. Ya, kita minta ampun dan maaf. Tak ada kita maaf saja kadang, ya, minta ampun dan maaf, ya. Boleh, ya. Boleh, ya. Ibaratnya kepada manusia ni, ya, luka dah sembuh, parut masih ada. Nampak tak parut tu? Nampak. Bila nampak parut, teringat tak? Teringat. Bila teringat, itu maknanya ampun. Kita mengampuni mereka, ya, tapi parut tu masih, ya, ada lagi. Tapi kalau maaf tak ada parut lagi. Tu maaf tak ada parut lagi dah. Itu maknanya, ya. Maksudnya Allah lupakan kita lah. Ya. Anta maulana, engkaulah pelindung kami, fansurna, maka tolonglah oleh engkau akan kami, alal qaumil kafirin, atas kaum orang-orang yang kafir. Tengok Allah gunakan bahasa ala, ya. Itu saya kata-kata ala dengan laha tadi atau ila. Ya, jadi ala tu daripada atas ke bawah, menimpa. Jadi dimaksudkan di sini, dan maka tolonglah oleh engkau akan kami atas tu maknanya mengalahkan, buat mengalahkan kaum orang-orang yang kafir. Macam tu. Jadi buat mengalahkan, maksudnya buat mengalahkan kaum orang-orang yang kafir, ya. Maka tamatlah surah apa? Al-Baqarah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Yang tak sabar tu punggung, panas punggung dah keluar dah, ya. Jadi alhamdulillah dapat tamatkan surah Al-Baqarah. Bak lama tu, ya. Bulan 8. Dan satu lagi untuk peringatan, ya. Akhir surah Baqarah ini adalah di antara dikatakan dalam hadis sebagai ayat perlindungan, ya. Jadi akhir surah Baqarah selain ayat kursi, lillahi ma fis samawati tu, daripada lillahi dia kata 3 ayat akhir. 3 ayat akhir bermakna daripada amanah Rasul. Bukan amanah Rasul, daripada apa? Lillah. Daripada lillah tu. 3 ayat akhir ini adalah perlindungan. Artinya, ia jadikan ia sebagai ayat perlindungan. Ia boleh dibaca sebelum tidur sebagai ayat perlindungan.
ya. Atau dibaca selepas solat sebagai ayat pelindungan. Tapi yang tadi yang saya kata doa tadi, doa kita sambung doa-doa yang biasa sambung dengan doa yang akhir tadi. Ya. Tapi untuk ayat pelindungan mesti 3 ayat tu. Daripada mana? Lillah tadi ya. Lillahi ma fis samawati itu ayat pelindungan. Dan akan datang kita akan masuk surah baru, surah Ali Imran. Ya, boleh buat tanda sampai ayat ya 9 ya. Ayat 9. Untuk surah Ali Imran ya. Ambilkan tu sekali belakang. Kerja rumah ni. Jangan tak siap. Dah sem berapa ni dah ni? Daripada mula. Ayat 9. Ayat 9, innallaha la yuhliful mi'ad. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah apa dia? La yuhlifu, tidak ia menyalahi al-mi'ad, akan janji. Sesungguhnya Allah tidak ia menyalahi akan janji. Ayat 9 ya. Okey. Dan buku 2 tidak ada lagi doa akhir ya. Doa tak ada kat belakang lagi. Dah huruf pula. Dari buku 2 dah menekankan kepada nahwu.